Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Rohaizad. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini bilangan kes sembuh daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 1,084 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 78,363 kes, iaitu bersamaan dengan 82.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Pada hari ini, 21 Disember 2020, negara telah merekodkan kes harian baru ketiga tertinggi sepanjang pandemik COVID-19 melanda di negara kita, iaitu sebanyak 2,018 kes. Sehingga 21 Disember 2020, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 65,327 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 pula adalah 16,496 kes. Daripada jumlah kes baru berkenaan, terdapat 7 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Manakala penularan COVID-19 dalam negara adalah sebanyak 2,011 kes. Negeri Selangor kekal melaporkan kes harian baru tertinggi, iaitu sebanyak 1,204 kes bersama dengan 59.7%. Daripada jumlah ini, sebanyak 1,115 kes, iaitu 92.6% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh negeri Johor sebanyak 278 kes, iaitu bersamaan dengan 13.8%, dan negeri Sabah yang melaporkan sebanyak 247 kes, iaitu bersamaan dengan 12.2%. Sebanyak 243 kes, iaitu 12% yang dilaporkan hari ini pula adalah berkaitan dengan kluster-kluster di penjara dan depo tahanan imigresen yang membabitkan kluster Tembok Gajah 234 kes, kluster penjara Jalan Harapan 6 kes dan kluster Tembok 3 kes. Rincian penuh jumlah kes mengikut negeri adalah seperti di lampiran 1 dan 2 yang disertakan bersama kenyataan media. Sehingga kini terdapat 109 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 55 kes memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 1 kes kematian pada hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 438 kes, iaitu bersamaan dengan 0.646% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 438, iaitu kes nombor 82,556, iaitu seorang lelaki bukan warga negara di negeri Sabah berusia 50 tahun yang tiada latar belakang penyakit berjangkit ataupun penyakit kronik, beliau meninggal di Hospital Tuaran. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga beliau. Kementerian Kesihatan juga ingin memaklumkan terdapat 8 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster PK Puri. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Gombak di Selangor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 21 Disember 2020 melalui saringan bersasar di tempat kerja. Sehingga 21 Disember, sejumlah 769 individu telah pun disaring, di mana 202 kes telah dikesan positif COVID-19. Kluster kedua ialah kluster Batu Besar. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kelang di Selangor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 18 Disember 2020 melalui saringan bersasar di tempat kerja. Sehingga 21 Disember, sejumlah 546 individu telah disaring, di mana 59 kes telah dikesan positif COVID-19. Kluster yang ketiga ialah kluster Tower. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Gombak, Ulu Langat dan Sepang di Selangor, daerah Titiwangsa dan Ceras di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta daerah Temeloh di Pahang. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 17 Disember 2020 melalui saringan bersasar di tempat kerja.
Sehingga 21 Disember, sejumlah 1,154 individu telah disaring, di mana 20 kes dikesan positif COVID-19. Kluster yang keempat ialah kluster tapak bena Pelangi. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif bermula pada 21 Disember 2020 melalui saringan bersasar di sebuah tapak binaan. Sehingga 21 Disember, sejumlah 142 individu telah disaring, di mana 23 kes telah dikesan positif. Kluster yang kelima ialah kluster wawasan. Kluster ini melibatkan daerah Petaling di Selangor, daerah Lembah Pantai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta wilayah Persekutuan Putrajaya. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-88,426 telah dilaporkan positif pada 17 Disember 2020 melalui saringan individu bergejala. Sehingga 21 Disember, sejumlah 44 individu telah disaring, di mana 6 kes positif telah dikesan. Kluster yang keenam ialah kluster Delima. Kluster ini melibatkan daerah Titiwangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta daerah Gombak dan Hulu Langat di Selangor. Kes indeks kluster ini iaitu kes ke-84,410 telah dilaporkan positif pada 14 Disember melalui saringan individu bergejala. Sehingga 21 Disember, sejumlah 51 individu telah disaring, di mana 9 kes positif telah dikesan. Kluster yang ketujuh ialah kluster J Bandar. Kluster tempat kerja ini melibatkan wilayah Persekutuan Labuan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-87,879 telah dilaporkan positif pada 16 Disember 2020 melalui saringan bersasar di tempat kerja. Sehingga 21 Disember, sejumlah 84 individu telah disaring, di mana 25 kes telah dikesan positif. Kluster terakhir ialah kluster Mei Indah. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Timur Laut, Barat Daya, Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Selatan di Pulau Pinang. Dua kes pertama bagi kluster ini iaitu kes ke-78,218 dan kes ke-78,219 telah dilaporkan positif pada 10 Disember melalui saringan bersasar di tempat kerja. Sehingga 21 Disember, sejumlah 132 individu telah disaring, di mana 27 kes telah dikesan positif COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan, iaitu elakkan 3S, elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu amalkan wash, wear dan warn. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, perhatian kepada model kes harian COVID-19 dan ramalan kes daripada 12 September sehingga 31 Disember 2020. Setakat 20 Disember 2020, kadar keboleh jangkitan untuk negara masih bertahan sedikit kurang pada 1, iaitu 0.97% dengan 1,340 kes dilaporkan semalam. Jadi setakat ini kita masih boleh bertahan walaupun kelonggaran telah diberi pada 7 Disember dan pada hari ini kita lihat kita masih boleh bertahan lebih kurang R0 ataupun keboleh jangkitan, kadar keboleh kejangkitan sekitar 1. Seterusnya dimaklumkan laporan penggembara dan pemastautin tetap yang dikesan positif COVID-19 dan pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 21 Disember adalah sejumlah 1,440 kes. Pada hari ini ada 7 kes import telah dilaporkan, iaitu masing-masing 1 kes pulang dari negara India, Singapura, United Kingdom, Rusia, Turki, Nigeria dan Surinam. Dimaklumkan setakat 21 Disember 2020, jumlah keseluruhan kluster yang dilaporkan adalah 451 dan 250 kluster telah pun tamat pemantauan untuk tempoh 28 hari
termasuk 6 kluster pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster Tejah Kasih, iaitu di Kampar Kinta, Perak, melibatkan 41 semua warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang kedua ialah kluster Permatang, melibatkan 85 kes, 82 warga negara dan 3 bukan warga negara dengan 1 kes kematian. Kluster yang ketiga ialah kluster Kejora di Kota Kinabalu, Tuaran, Sabah, melibatkan 17 kes dan tiada kematian. Kluster seterusnya ialah kluster Bayan melibatkan 167 kes, iaitu 87 kes warga negara Malaysia dan 78 bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster seterusnya ialah kluster Numbak di Kota Kinabalu, Sabah, melibatkan 12 kes semuanya warga negara Malaysia dan 1 kes kematian. Seterusnya ialah kluster Danau di Titi Wangsa, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, melibatkan 18 kes, iaitu 15 bukan warga negara Malaysia dan 3 bukan warga negara dan tiada kes kematian. Laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 21 Disember 2020 adalah sejumlah 201 kluster aktif, iaitu termasuk 8 kluster baru yang dilaporkan hari ini. Daripada 201 kluster aktif, 44 kluster ada pertambahan kes dan 157 kluster tiada pertambahan kes. Kita mulakan dengan kluster yang pertama ialah kluster Sungai Putus di Selangor. Ada pertambahan kes baru 507 dan jumlah kes setakat ini ialah 990. Jumlah yang telah disaring adalah 2014. Kluster Tembok Gajah iaitu kluster di Kluang, Johor, ada pertambahan 234 kes, jumlah kes 303, jumlah yang disaring ialah 1851. Kluster yang baru iaitu kluster Pekapuri di Gombak, Selangor, ada pertambahan, ada kes yang dilaporkan ialah 202 dan jumlah kes yang disaring ialah 769. Kluster Hentian masih ada pertambahan kes iaitu 191. Jumlah kes yang disaring ialah 1978. Jumlah yang telah disaring setakat ini adalah 12,654. Untuk kluster Batu Besar Selangor iaitu kluster baru di Klang, ada pertambahan 58 kes. Jumlah kes ialah 59. Jumlah yang disaring 546. Seterusnya kluster Suruling masih ada pertambahan 25 kes, jumlah kes ialah 1,801. Jumlah yang telah disaring setakat ini ialah 2,947. Kluster yang baru, kluster Tapak Bena Pelangi di Kepong, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ada pertambahan 23 kes, menjadikan jumlah kes yang disaring setakat ini ialah 142. Kluster baru J Bandar di Labuan ada pertambahan 20 kes, menjadikan jumlah kes 25. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 84. Kluster Tapak Bena Jalan Stadium masih ada pertambahan 18 kes. Jumlah kes yang 403. Jumlah yang disaring ialah 1,271. Kluster Beringin masih ada pertambahan 13 kes. Jumlah kes 490. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 15,868. Kluster Jalan Timah di Johor ada pertambahan 7 kes, jumlah kes 56, jumlah yang disaring 385. Kluster Persiaran Haid ada pertambahan 7 kes, jumlah kes 28, jumlah yang disaring 95. Kluster Bukit Punai di Sabah ada pertambahan 7 kes, jumlah kes ialah 16, jumlah yang disaring setakat ini ialah 39. Kluster Tapak Bena Daman Lelah masih ada pertambahan 6 kes. Jumlah kes setakat ini adalah 2,606. Jumlah yang disaring 4,428. Kluster Penjara Jalan Harapan masih ada pertambahan 6 kes. Jumlah kes setakat ini adalah 1,445. Jumlah yang disaring ialah 3,320. Kluster Ceram di Negeri Sembilan dan Selangor ada pertambahan 6 kes. Jumlah kes 587. Jumlah yang disaring 2,955. Seterusnya ialah kluster Tapak Bena Muda ada pertambahan 6 kes, menjadikan jumlah kes 497. Jumlah yang disaring 2,667. Kluster Ria 30 di Tuaran Sabah masih ada pertambahan 5 kes, jumlah kes 766. Jumlah disaring 6,946.
Kluster baru Tower iaitu ada pertambahan 5 kes, jumlah kes 20, jumlah yang disaring 1,154. Kluster Perigi di Selangor masih ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah kes 867. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 2,407. Kluster aktif seterusnya yang ada pertambahan kes boleh dirujuk di lampiran dalam kenyataan media. Seterusnya dimaklumkan laporan kapasiti harian 63 makmal COVID-19 di seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR pada 20 Disember 2020 adalah sejumlah 59,555 ujian. Semalam kita berjaya menjalankan 21,433 ujian iaitu bersamaan dengan 36%. Dimaklumkan juga laporan kapasiti harian 4 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR pada 20 Disember adalah sejumlah 2,750 ujian. Semalam negeri Sabah berjaya menjalankan 1,748 ujian bersamaan dengan 64%. Laporan sampel dari negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan yang hantar ke Semenanjung melalui TUDM dan pos laju dari 15 Oktober hingga 20 Disember adalah sejumlah 93,404 sampel ujian RT-PCR, iaitu negeri Sabah 67,335 sampel, di wilayah Persekutuan Labuan 26,069 sampel ujian RT-PCR. Seterusnya laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen seluruh negara setakat 20 Disember adalah sejumlah 739,620 ujian. Daripada jumlah tersebut, 14,051 ujian RTK antigen adalah positif iaitu bersamaan dengan 1.9%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen untuk negeri Sabah sahaja setakat 20 Disember adalah sejumlah 261,253 ujian. Daripada jumlah tersebut, 10,420 ujian adalah positif COVID-19 bersama dengan 4%. Jadi pada ini dapat kita simpulkan 2,018 kes telah dilaporkan dengan 1 kes kematian, 8 kluster baru dan 6 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan untuk 28 hari dan 7 kes import telah dilaporkan. Jadi saya buka kepada sebarang pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Tan Sri. Saya ada 2 soalan. Difahamkan kerajaan telah mendapat akses terhadap laporan vaksin Pfizer. Jadi bolehkah Tan Sri kongsikan mengenai penilaian terhadap laporan tersebut? Dan soalan kedua adalah berikutan peningkatan jangkitan di kalangan petugas kesihatan dan pegawai perubatan, pakar kesihatan awam mencadangkan KKM mengambil tindakan disiplin ke atas mereka yang gagal mematuhi SOP. Jadi apa tindakan Tan Sri? Apa pandangan Tan Sri? Terima kasih. Terima kasih ke atas 2 soalan tersebut. Soalan pertama ialah mengenai vaksin iaitu Pfizer. Jadi dalam tata cara kerja kita ada 5 tahap yang kita kena lalui. Yang pertama ialah semua vaksin yang digunakan pakai di negara kita perlu didaftarkan kepada NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Authority. Dan baru-baru ini kita pada 15 hari bulan Disember kita telah pun menerima permohonan pendaftaran untuk vaksin Pfizer dan kita dalam tengah proses untuk melihat kepada pendaftaran tersebut, iaitu yang kita syaratkan ialah pendaftaran bersyarat ya. Jadi kita sedang melihat penilaian dari segi kualiti, keselamatan, efikasi produk tersebut berdasarkan dokumen yang telah dimajukan. Jadi dijangkakan koresponden ataupun libat urus dengan syarikat akan dimulakan pada akhir bulan ini. Dan juga NPRA telah pun mengenal pasti 11 orang pakar perubatan dalam bidang yang berkaitan untuk kita melihat kepada dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada Kementerian Kesihatan. Jadi kita mungkin akan mengambil masa lebih kurang 90 hari hingga 120 hari. Tapi kita akan bagi keutamaan untuk kita melihat kepada keselamatan vaksin tersebut
dan juga keberkesanan vaksin tersebut. Inilah langkah yang pertama. Langkah yang kedua dari segi pembekalan dan perolehan telah pun dijalankan bersama dengan Kementerian Kesihatan dan juga MOSTI, dan kita harapkan jadi dari segi logistik untuk mendapatkan vaksin, iaitu urusan pentadbiran dan sebagainya, dan kita juga telah pun bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain untuk memastikan segala urusan dijalankan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga ialah pemantauan. Yang ketiga ialah keutamaan, iaitu apabila kita dapat vaksin, kita akan pemberian dia kita kepada rakyat Malaysia. Jadi kita akan melihat kepada keutamaan golongan-golongan yang tertentu, contohnya petugas kesihatan ataupun petugas barisan hadapan, dan golongan-golongan rentan yang kita akan utamakan. Yang keempat ialah pemantauan, iaitu sama ada kesan samping dan sebagainya, kita akan menilai iaitu kesan samping kalau berlaku. Dan yang kelima, kita akan melihat pada keseluruhan sama ada tercapai tak vaksin ini untuk melindungi rakyat Malaysia daripada jangkitan COVID-19. Iaitu 5 tindakan itu telah dalam proses. Kita harap kita akan dapat mempercepatkan dan juga memberi keutamaan dalam penilaian vaksin tersebut. Yang kedua, isu di kalangan jangkitan petugas kesihatan dan pegawai perubatan, pakar dan sebagainya. Jadi KKM sentiasa memaklumkan dan memperingatkan setiap individu, iaitu petugas kesihatan, supaya patuh pada SOP. Bukan hanya rakyat ada SOP, iaitu yang tersering ditekankan oleh Kementerian Kesihatan, tetapi setiap petugas kesihatan juga ada SOP, cara pemakaian PPE dan sebagainya. Jadi kita lihat ada jangkitan sekarang ini berlaku di komuniti, dan apabila ada jangkitan, mereka yang ada gejala sepatutnya tak datang ke hospital ataupun ambil cuti, tetapi ada yang telah dijangkiti, ada gejala masih datang ke hospital, dan ada yang tak memakai pelitup muka contohnya. Jadi jangkitan berlaku di hospital. Jadi inilah peringatan kita kepada setiap individu ataupun petugas kesihatan yang bertugas, pastikan kita patuh kepada SOP. Ada kalanya mungkin kita ambil mudah ataupun kita leka dalam mungkin semasa kita masuk kat pantry, kita makan dan sebagainya. Jadi langkah-langkah ni mungkin kita terlupa ataupun lesu ketika tu, jadi jangkitan boleh berlaku. Jadi kita lihat ada jangkitan contohnya di Hospital Tunku Puan Rahimah, ada 2 kluster yang telah kita kenal pasti, iaitu kluster Batu 9 dan juga kluster yayasan. Kluster yayasan melibatkan iaitu pesakit hemodialisis, dan juga bila berjangkit pada petugas kesihatan, perubatan, jadi jangkitan bermula dari situ, daripada satu petugas kepada petugas yang lain. Jadi kita dah kenal pasti dari situ. Satu lagi kluster ialah kluster dalam komuniti. Jangkitan berlaku dalam komuniti, tetapi berlaku di unit sajian. Jadi jangkitan juga berlaku di situ. Tapi sekarang ini keadaan terkawal, jadi kita kena pasti kes-kes tersebut. Contohnya di kluster dalam yang berkaitan dengan Batu 9 ada 10 kes. Kluster yayasan yang berkaitan dengan kluster yayasan di Hospital Tunku Abdul Rahimah ada 60 kes. Dan juga kita lihat di Sungai Buloh ada jangkitan, iaitu ada 80 kes. Jadi di Hospital Tunku Abdul Rahimah 122 kes. Di Hospital Sungai Buloh 80 kes, dan kluster impian 37 kes telah dikenal pasti. Di Hospital Sedang berlaku jangkitan daripada kluster Lestari, iaitu di Pusat Jagaan Warga Mas. Ada seorang warga mas yang datang, jadi ada kes yang terdedah ataupun petugas kesihatan yang terdedah, dan jangkitan berlaku di situ. Jadi kita kenal pasti kluster-kluster tersebut, dan tindakan cemalnya kuman telah pun dilaksanakan, dan apa yang penting ialah kepatuhan kepada SOP, iaitu petugas-petugas kita. Dan kita kena peringatkan setiap daripada kita untuk pastikan kita mengikut SOP yang telah ditetapkan ketika kita merawat pesakit. Setiap individu yang sebelum menjalankan pembedahan, kita akan menjalankan saringan. Setiap individu yang masuk ke hospital juga, pesakit yang masuk ke hospital juga akan dijalankan di saringan, terutamanya di tempat-tempat ataupun daerah-daerah yang zon merah.
Jadi ini adalah tindakan kita untuk kita pastikan kes yang kita merawat tu bebas pada jangkitan COVID-19. Tan Sri, hi. It was reported that European countries are banning travels from the United Kingdom following the discovery of a new strain, highly infectious new strain there. So, is there a cause for alarm, and should we temporarily ban inbound flights from the UK until we get a handle on the situation? Thank you much. When in August we had we have the same similar incidents whereby we have mutation in the spike protein mutation D614G, and it was noted from our experience that the high infectivity, but in terms of fatalities almost the same, but the infectivity is very high. This is actually related to Sivaganga's group. So within a short period of time, 2 weeks or 3 weeks, you can see the whole Kedah almost be infected with multiple cluster, Sivaganga, Tawa, Sungai, Telaga, and etc. So the virus will continue to mutate, and especially we realize that the spike protein mutation. We also have documented one new mutation in our country, but not associated with any infectivity yet. The new mutation, so as I said, the virus continues to mutate. The new strain now in UK, they noted about 70% infectivity. So we are still watching closely. And but more important, those returnees from UK will be tested and then will be quarantined for a period of 10 days. So that's what we have been doing, and we hope that that will be sufficient. But we will step up our surveillance for those who are returning from UK. So for now, no suggestion from MOH to... So far, we are watching closely because infectivity, now the infectivity is most important is that you contain those that are coming back. So if you are if you test them, they are negative, make sure that you quarantine them for 10 days at least. So we have actually cut down, shortened from 14 days to 10 days. So we look into the data. It shows that on the 10th day you should be able to detect. So and probably 99.9% that you can detect the virus by then. Tan Sri, I have one question here. Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin mengatakan bahawa statistik kes COVID-19 di Klang menunjukkan keadaan yang membimbangkan dan Klang akan jadi mini Sabah sekiranya tiada kawalan yang lebih ketat untuk mengekang penularan kes di kawasan tersebut. Beliau juga mengatakan bahawa terdapat semakin banyak kes penularan dalam komuniti di kawasan Klang. So soalan, apakah komen KKM mengenai pandangan yang dinyatakan seperti dia tadi, dan boleh KKM beritahu jumlah kes sporadik yang dikesan dalam Klang sejak kebelakangan ini? Thank you. Terima kasih atas soalan tersebut. Kalau kita lihat kembali semasa jangkitan di COVID-19 di negeri Sabah, kita telah pun buat ramalan dan juga unjuran, iaitu di Lembah Klang kes-kes akan meningkat. Ketika itu kita jangkakan R0 adalah tinggi, iaitu di Lembah Klang, dan tindakan kita ialah tindakan proaktif, iaitu kita menjalankan PKPB bersasar pada 14 Oktober ketika itu, dan banyak pelbagai pihak yang meragui ketika itu kenapa kita ambil tindakan, sebab kita lihat jangkitan akan bermula di negeri Lembah Klang, iaitu kita lihat kepadatan penduduk yang tinggi, pergerakan penduduk, dan juga pekerja-pekerja warga asing contohnya tertumpu di Lembah Klang. Jadi kita menggunakan kaedah PKPB. Ramai di kalangan pihak media juga tanya sama ada PKPB ini berjaya ataupun tidak. Kalau kita tak melaksanakan PKPB, jangkaan dan unjuran kita ialah kita mungkin akan mendapat 4 juta penduduk yang akan dijangkiti. Tapi yang itu kita menggunakan R0 ataupun kadar kejangkitan 2.2. Tetapi dengan pelaksanaan PKPB kita telah kurangkan, iaitu R0 ataupun jangkitan kepada 0.97 setakat ini.
Jadi maklumat kita ialah untuk turunkan lebih lagi daripada 0.97 kepada 0.5 ataupun 4. Hari ini kita lihat di negeri Sarawak contohnya, keadaan telah bertambah baik. Satu ketika dulu negeri Sarawak juga banyak kes-kes iaitu jangkitan di pasar, di hospital Sentosa dan sebagainya. Hari ini R0 ataupun kadar keboleh jangkitan negeri Sarawak ialah 0.4. Jadi ini kita dapati kalau turun pada 0.4, maka kita boleh ratakan ataupun landaikan lengkuk. Inilah yang kita cuba melaksanakan, iaitu sekarang ini kita kena menggunakan kaedah mencari pesakit, iaitu sasarkan individu ataupun kumpulan yang tertentu, lepas tu menjalankan ujian, test, iaitu lepas tu disusuli dengan pengasingan dan juga rawatan. Jadi kita sekarang ini telah laksanakan, iaitu setiap pekerja di sektor binaan, sektor kilang dan sebagainya akan disaring. Dan saringan tersebut kita akan kena pasti kes-kes yang positif, dan kes-kes yang positif akan diasingkan contohnya di Hospital MAHIPS, dan kes-kes yang tahap 1 dan 2. Tahap 3 dan 4 dan 5 kita akan masukkan ke hospital. Inilah tindakan proaktif kita untuk mencari kes tersebut, dan kita pastikan majikan akan membenarkan pekerja-pekerja mereka untuk menjalankan saringan. Satu ketika dulu kalau kita lihat di Semporna ketika jangkitan bermula, setiap 10 kes yang kita saring, 7 kes adalah positif. Tapi hari ini kita lihat di Semporna setiap hari jangkitan kurang pada 10 kes dah. Jadi ini kita berjaya membendung penularan jangkitan COVID-19 di Semporna. Jadi apa yang kita kena laksanakan ialah seperti yang kita jalankan di Sarawak, di Sabah dan juga di Kedah, untuk kita pastikan jangkitan di Lembah Kelang ini dapat dikawal. Jadi sekarang ni kita lihat gelombang ketiga, jangkitan kebanyakan kes ialah kes bukan warga negara, iaitu pekerja asing. Dan jadi tumpuan kita ialah khususnya untuk pekerja asing, saringan di tempat kerja. Dan hari ini kita lihat iaitu tempat kerja, tapak binaan dan juga kilang-kilang. Jadi kita akan bertingkat lagi saringan untuk mengenal pasti supaya jangkitan komuniti dapat dikurangkan. Jadi tindakan usaha kita akan berterusan mungkin dalam tempoh sebulan 2, dan kita akan lihat impak tindakan kesihatan awam. Tapi apa yang pasti ialah setiap individu kena patuh kepada SOP. Dan juga setiap petugas kesihatan kena patuh pada SOP supaya kita dapat lindungi diri kita sendiri dan juga memberikan perkhidmatan kesihatan kepada pesakit-pesakit kita. Good evening, Dr. Hisham. Good evening. My first question is on our vaccine trial from UAE. So the UAE government wants to donate 500,000 doses of their vaccine candidate to Malaysia for, I believe, third phase of clinical trials. What does KKM know about this vaccine? Such a huge trial. Who developed the vaccine? And why is this coming as a donation rather than, the company sponsoring the vaccine? Thanks. Thank you very much. So we heard about the donation, about 500,000 vaccine to be donated to our country. But more importantly, it has to go through the NPRA registration. Once you get the registration, then only we allow the vaccine to be used in this country. So that's the order. And the second is, the arrangement. So although the procurement, for example, is from UAE with China, for example. So, and they need to appoint a company actually to facilitate the registration in our country. So once it's been registered, then the NPRA will monitor in terms of the safety and the efficacy of the vaccine. And at the moment, none of the phase 3 clinical trials from China has been published. So we are waiting for the peer review article and submission of the document, just like what Pfizer did. And once they submit to us, it will take about 90 days or 90 to 120 days for us to process. And certainly now, NPRA will focus and give priority to vaccines to be registered in our country. So any vaccine or any medicine to bring in the country, you must register with the NPRA. So I think that's the advice that we can give to the UAE.
Just a follow-up on that. So meaning this vaccine that UAE is donating to us is actually from China? Most probably it's from China, yes, right. Sinopharm? That's why we are waiting for the whole document before we can actually. Now it's hearsay rather than a confirmation, right? Also, KKM has not seen what the actual nothing has been vaccine... submitted to NPRA yet at the moment. Okay, thanks. Okay, ada soalan lagi? Jadi kalau tak ada soalan lagi, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai untuk kita patuh kepada SOP. Hari ini kerajaan telah memberi kelonggaran untuk kita imbang kesihatan dan juga ekonomi. Dan pastikan kita gunakan peluang tersebut untuk menjaga diri kita sendiri, iaitu kalau boleh kita patuh kepada segala SOP. Kalau ada urusan penting baru kita keluar rumah, kalau tak ada urusan penting kita duduk di rumah. Pastikan kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga masyarakat dan juga negara kita. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.